perkasa bayaran tanpa tunai. Ancaman keselamatan cyber terus diperangi. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah Sabtu 27 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pahang mengisi paparan petang ini. Saya Alif Ashraf Kamanor, terus setia sejam bersama kami. Saudara, RM2 juta inisiatif e-voucher program penjualan Malaysia diperuntuk bagi menggalakkan penggunaan bayaran tanpa tunai bermula 30 Ogos hingga hujung tahun. Menerusi program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan REDI, penggunaan e-dompet diharap dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh pengguna dan peniaga termasuk di kawasan luar bandar. Selain itu, inisiatif turut bertujuan mengurangkan jurang perkembangan ekonomi digital khususnya dalam sektor peruncitan yang melibatkan ramai peniaga kecil dan penjaja. Bagi memastikan agenda digitalisasi khususnya penggunaan e-dompet dalam kalangan para pengguna dan peniaga akan diperluaskan ke kawasan luar bandar termasuklah kita di Berhad. Bagi menggalakkan pembayaran wang tunai ini, kerajaan menawarkan inisiatif e-voucher program jualan Malaysia dengan peruntukan RM2 juta mulai 30 Ogos 2022 sehingga 31 Disember 2022, dan e-voucher boleh dimuat turun melalui aplikasi My Sales Tracker. E-voucher program penjualan Malaysia boleh dimuat turun menerusi aplikasi My Sales Tracker yang dibangunkan oleh KPDN HCP. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengumumkan pembukaan pejabat KPDN HCP Cawangan Bera yang dijangka memulakan operasinya pada Januari tahun depan. Ia turut menjadi pejabat pintar KPDN HCP yang pertama di Malaysia, dilengkapi dengan kemudahan digitalisasi terkini untuk kemudahan pengguna dan perniaga di Parlimen Bera. Pada majlis pelancaran ini, saya ingin mengumumkan kepada orang Bera, mulai Januari ini, mulai bulan Januari ini, sebuah pejabat pintar ataupun smart office KPDN HCP yang pertama di Malaysia, lengkap dengan kemudahan digitalisasi terkini, akan beroperasi di Parlimen Bera bagi kemudahan pengguna dan peniaga. Baik, Kabinet bersetuju agar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Akta 589 sedia ada dipinda. Ia bertujuan memberikan peruntukan undang-undang yang lebih kukuh dalam mendepani ancaman keselamatan cyber. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Ona Musa berkata cadangan pindahan itu dibentangkan kepada Kabinet semalam dan telah dipersetujui. Hopefully, next Parliament session, we can table amendments to both acts. And among other things in the amendments is to look into possibilities of strengthening, having sufficient provision to implement the cyber security aspects.
Pindaan itu amat diperlukan berikutan ekosistem perkhidmatan telekomunikasi negara kini berdepan dengan ancaman penipuan dalam talian dan pengodaman oleh individu tidak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Pusat Cyber Lakonan Axiata bersempena Celcom Business Tech Week Showcase 2022 di Ibu Negara. Seperti biasa, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Napizi Mat. Napiah, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat perkembangan cuaca semasa. Baiklah, seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan cuaca signifikan yang menyatakan bahawa hujan lebat dan ribut petir akan berlaku terutamanya pada lewat petang dan juga awal malam untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, untuk bahagian-bahagian di sekitar utara dan tengah negeri Sarawak, juga di bahagian-bahagian di sebelah barat negeri Sabah bagi beberapa hari yang akan datang. Dan trend cuaca ribut petir pada lewat petang ini juga dijangka akan turut berlaku pada petang esok dan petang lusa. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Dan keadaan cuaca ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gemar radar. Imej menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan juga ribut petir yang berlaku untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini, kecuali di daerah-daerah di sekitar selatan negeri Pahang. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, pada awal malam dijangkakan hujan lebat akan berlaku pula di daerah-daerah di sekitar pesisir pantai barat Semenanjung dan juga di daerah-daerah di sekitar utara Semenanjung sehinggalah ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan keadaan cuaca ribut petir pada petang ini yang berlaku untuk beberapa bahagian di sekitar barat dan sandakan untuk negeri Sabah dan juga di beberapa bahagian untuk negeri Sarawak seperti di Limbang, Kuching, Serian, Samarahan dan juga Sarike. Keadaan cuaca ribut petir untuk bahagian-bahagian ini juga dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam. Namun begitu, bermula pada lewat malam nanti dijangkakan hujan lebat dan ribut petir akan berlaku pula untuk bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri Sarawak sehinggalah ke awal pagi esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Ana Musa berpuas hati dengan penglibatan serta komitmen diberikan peserta sepanjang raptai berlangsung pagi tadi. Acara yang berakhir 11 pagi itu dipersembahkan hampir 16,000 peserta melibatkan pelbagai agensi. Jelas beliau, persiapan kali ini hampir mencapai 95% tahap kesiapsiagaan daripada beberapa gabungan persembahan nyanyian serta perbarisan. Ia sekaligus menunjukkan rakyat berada di tahap bersedia menyambutnya setelah tidak dianjurkan beberapa tahun lalu akibat COVID-19. Seperti mana kita tahu, pertunjukan ataupun perarakan ini memerlukan kepada certain degree of perfection sebab kena diselaraskan antara pergerakan, perbarisan, keperakan tiba ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku yang kena disinkroniskan dengan pergerakan udara. Kita akan lihat suasana yang lebih menarik apabila mereka mengenakan pakaian-pakaian penuh. Kali ini aset yang dipamerkan, saya fikir antara yang paling banyak
dan paling terbaru yang pernah kita lihat dalam mana-mana perbarisan Hari Kemerdekaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan raptai persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka. Kejayaan negara pada hari ini adalah hasil muafakat serta usaha perjuangan kita secara berterusan bagi melihat sebuah negara bangsa yang berdaulat, sejahtera dan maju. Nilai jati diri yang tersemat kukuh di jiwa menjadi tunjang kekuatan kita bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan negara tercinta. Suasana keharmonian, kesetiaan dan perpaduan dalam keluarga Malaysia yang dipamerkan membuktikan betapa kita perlu mengukuhkan semangat patriotisme daripada diganggu pelbagai anasir dari dalam maupun luar. Oleh itu adalah penting untuk kita terus menyuburkan semangat cintakan negara selaras dengan prinsip-prinsip rukun negara yang telah sebati dalam jiwa sanubari. Hormatilah prinsip yang berjaya menyatu padukan kita semua sebagai sebuah keluarga untuk saling bantu-membantu dan melindungi antara satu sama lain. Demi tanah air, demi anak bangsa, ayuh keluarga Malaysia. Bersama-samalah kita menyemarakkan lagi sambutan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, bangunan pejabat, bangunan perniagaan, bahkan di kenderaan kita. Sematkan di hati dengan semangat patriotisme untuk mempertingkatkan lagi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara tercinta demi keluarga. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan, Selangor FM menganjurkan konsert prelude aspirasi Merdeka Selangor FM 2022 di Hype Uptown Night Bazaar Seri Kemangan malam ini. Untuk berkongsi perinciannya langsung bersama Samsiah Samsi di sana. Sam. Baik, terima kasih. Bagi menyemarakkan rasa cinta kepada negara, konsert prelude aspirasi Merdeka Selangor FM akan diadakan pada malam ini tepat pukul 10 malam. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Puan Nur Ain Muftaruddin selaku penerbit konsert pada malam ini. Apa khabar Puan? Khabar baik, sebaik-baiknya Alhamdulillah. Puan, mengenai konsert pada malam ini, boleh ceritakan lebih lanjut? Baik, yang pastinya konsert ini diberi nama konsert prelude aspirasi Merdeka Selangor FM 2022. Kenapa prelude? Sebabnya kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Makanya kami ingin menyemarakkan lagi semangat orang Malaysia, khususnya lagi Selangor, negeri Selangor, supaya mereka dapat menunjukkan semangat kemerdekaan itu bersama dengan kita, pastinya Selangor FM. Kelainan konsert pada malam ini, Puan? Kelainannya pastinya kami akan cuba bawakan lain daripada yang lain. Tidak hanya menyanyikan lagu-lagu patriotik, kami akan bawakan anda seorang penglipur lara yang akan menceritakan akan beberapa perkara mungkin mengenai kemerdekaan ataupun dalam bulan kebangsaan ini akan cerita-cerita kemerdekaan itu. Dan juga kami bawakan juga bukan hanya combo RTM ataupun orkestra RTM, kita bawakan juga drumline dari PDRM yang akan mengiringi lagu-lagu patriotik untuk tahun ini. Artis-artis yang akan membuat persembahan pada malam ini? Okey, artis-artis untuk malam ini kita bawakan mereka yang boleh menyanyikan ataupun anda sendiri boleh menyanyikan bersama dengan mereka. Antaranya kita ada Mambai, kita ada Nizam Laksmana, kita ada Rio Syafiq, juga kita ada Rahmat Mega, Sisi Iman dan juga Wani Hasrita. Harapan untuk konsert pada malam ini? Harapan pastinya saya mengharapkan anda ramai-ramai turun di Hype Uptown Night Bazaar ini di The Mines, dan juga pastinya kita hendak memberitahu kepada anda sebenarnya kita walaupun mereka yang mungkin yang muda-muda ini, kita nak tunjukkan semangat kemerdekaan pastinya untuk tahun yang ke-65 ini.
Baik, terima kasih Puan. Dan kepada anda yang berada di sekitar Sri Kembangan, anda dijemput hadir memeriahkan lagi konsert Prelude Aspirasi Merdeka Selangor FM 2022. Dan kepada anda yang tidak berkesempatan untuk hadir, anda boleh menonton secara langsung di Facebook Selangor FM atau mendengar siaran langsung di Radio Selangor FM 100.9. Dan sekian saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sam. Baik, tidak mahu anak-anak orang asli tercicir pendidikan, Kerajaan Negeri Pahang menitik beratkan pembangunan infrastruktur di perkampungan orang asli. Itu antara fokus utama dari Pahang. Langsung dari studio RTM Kuantan bersama-sama Atira Haswah. Silakan, Atira. Ya, betul tu. Pembangunan infrastruktur di perkampungan orang asli termasuk penambahbaikan jalan-jalan di kawasan pendalaman kampung orang asli bagi memudahkan urusan mereka keluar ke sekolah. Ahli Parlimen Cameron Highlands, Datuk Ramli Muhammad Noor berkata, pihaknya sentiasa memberi penekanan untuk pembangunan modal insan yang berjaya dalam kalangan masyarakat orang asli. Ini disokong pelbagai bantuan dan peruntukan Kerajaan Negeri Pahang menerusi unit-unit di bawahnya, termasuk Pahang Orang Asli Corporation. Dalam perancangan pembangunan infrastruktur, baru-baru ini saya secara langsung berjumpa dengan yang berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar dan telah memohon sejumlah hampir 3.5 juta untuk pembangunan jalan-jalan kampung di perkampungan orang asli. Ini meliputi di kawasan Pos Telanok, Pos Mensun dan juga di sebelah kawasan Dun Jelai, Betau. Peruntukan lebih kurang 3.5 juta khas. Dan saya setelah berbincang dengan KSU, KPLB dalam bulan 6 atau bulan 7 lalu, ya, itu akan dilaksanakan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar Pahang, Johari Alwi berkata, usaha kerajaan negeri membuahkan hasil apabila dilihat perkembangan drastik dalam bidang pendidikan masyarakat orang asli di Pahang. Untuk makluman, alhamdulillah tahun 2021 ni pelajar terbaik SPM daripada Pahang untuk kategori orang asli lah, yang mana beliau mendapat 11A ya, daripada 12 subjek, dapat 11A dan 1B. Dan ada juga beberapa pelajar yang mendapat 10A, ada yang dapat 9A, 8A, dan kalau ikut jumlah daripada 1A sehinggalah ke 11A, di Pahang saja kita ada lebih kurang, kalau tidak silap saya, 100 lebih pelajar yang mendapat sekurang-kurangnya 1A. Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i di Kuantan menjadi rumah ibadat pertama di Pahang yang dilengkapi teknologi pintar. Digelar Masjid Pintar, ia mempunyai sistem pengurusan yang lebih mudah selain mesra pengguna dan menjimatkan elektrik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tanah Makmur Berhad, Datuk Syarul Nizam Abdul Aziz, masjid di Bandar Baharu Kota Sas ini dibangunkan dengan kos lebih RM60,000 seiring konsep bandar pintar di perumahan Kota Sas. Ia juga merupakan pelaksanaan ideal untuk pengurusan sumber dan alam yang lestari. If we can deploy benda ni kepada semua masjid-masjid, bukan saja masjid tapi juga rumah-rumah ibadat, Datuk, Yes. Rumah ibadat untuk semua agama dan juga semua sekolah, I think that will be ideal. Di pihak kami, Kota Sas dan juga Wawasan Intai bersama dengan rakan teknologi kami bersedia untuk nak share informasi, nak share idea untuk yang boleh diguna pakai untuk pihak sekolah ataupun pihak-pihak rumah ibadat di mana saja. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan 2 projek perumahan berkonsepkan teknologi pintar di perumahan Kota Sas di Kuantan. Sementara itu, Imam Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, Syafiq Muhammad, akui pembinaan masjid dengan kelengkapan teknologi pintar sangat memudahkan urusan. Konsep Smart Mosque lah secara digital yang kita dapat ni. Jadi dia akan memudahkan urusan kita sama ada pegawai masjid ataupun jawatan kuasa masjid, dan lebih, orang kata apa, smart, lebih pintar
untuk kita maju ke hadapan lagi. Sambutan kemerdekaan tahun ini lebih bermakna dan istimewa buat keluarga Malaysia. Manakala tidak, setelah merungi pandemik COVID-19 lebih 2 tahun, sambutan pada tahun ini dilakukan lebih meriah dengan semangat kebersamaan. Tidak ketinggalan Feda Jengka 24 menerusi tradisi mereka setiap kali tiba bulan kemerdekaan. Ketua Peneroka Feda Jengka 24, Razak Daud berkata, mereka menyemarakkan semangat patriotik dengan memasang lebih 6,000 bendera di sekitar kawasan Felda berkenaan. Kerana sebelum ini kita ada kekangan COVID-19, jadi apabila COVID itu dah selesai dah, jadi kita membuat sambutan agak luar biasa. Dan sambutan daripada warga Feda Jengka 24 amat membanggakan, dan mereka bersama-sama memberi kerjasama yang begitu baik dan bergotong royong memasang bendera dengan kutipan daripada blok-blok itu sendiri. Lebih menarik, semangat kebersamaan ditonjolkan penduduk menghasilkan dekorasi daripada bendera, membina replika kereta kebal serta memaparkan 8 potret Perdana Menteri Malaysia bagi setiap blok tanah rancangan itu. Semangat kebangsaan ni, orang kata macam Asyik ni anak peneroka juga. Memang semangat tu daripada kita kecil lagi. Sampai sekarang ni dah tua dah. Kan? Semangat tu tetap tak luntur. Walaupun orang kata macam tu ke gini ke apa ke, tetap semangat anak merdeka. Anak peneroka, anak merdeka, bandar Rakawati. Semangat tadi tu kita duit kita tak kira. Kerana semangat tadi kan, kemerdekaan tu saya tak kira duit. Kata berapa mana? Mula keluar dulu bendera RM5, sekarang dah sampai RM7. Saya beli juga. Saya tua-tua kira-kira, lah 700 tak apa. Belanja lagi kan. Bukannya selalu kan. Untuk tahun sekali. Apa salahnya kan? Untuk negara kita. Ini merupakan tradisi diorang. Cuma kita menyemarakkan semangat tu bagi tahun 2022 ni lebih baik berbanding dengan lepas, sebabkan kita dah lepas pada musim pandemik ya. Jadi diorang dah boleh keluar bergotong royong beramai-ramai, dan cuma kami di sini kami pihak pengurusan di sini mengharapkan sokongan daripada anak-anak generasi supaya dapat turut serta ambil semangat ibu bapa mereka untuk membuat persiapan. Jalur gemilang bendera negara, tanda Malaysia negara merdeka. Kita semua keluarga Malaysia, bersama kita sambut merdeka. Laporan itu tadi mengakhiri paparan berita dari Pahang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kita kembali ke Angkasa Puri. Ya, terima kasih Atira. Baik, 4 maut manakala 12 cedera dalam kemalangan melibatkan 4 kenderaan di kilometer 135.7 Lebuhraya Pantai Timur LPT1 menghala ke Kuantan awal pagi tadi. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Bomba Pahang Zulfadli Zakaria, kemalangan itu membabitkan lori kontena, trak tunda dan 2 lagi kenderaan. Mereka yang maut ialah sepasang warga emas dan seorang remaja lelaki menaiki Proton Exora serta pemandu trak tunda. Kejadian dipercayai berlaku apabila lori kontena merempuh trak tunda yang sedang mengangkat Proton Exora rosak di tepi lebuhraya sebelum turut melanggar kereta jenis Proton Wajah di kawasan tersebut. Katanya, rempuhan itu menyebabkan Proton Exora berkenaan terhumban ke dalam gaung sedalam lebih 12 meter. Sementara itu, mereka yang cedera dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM antara tarikan utama program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan peringkat kebangsaan yang kini berlangsung di Dataran Kerayung Berpahang. Pelbagai pilihan barangan dijual dengan harga murah dan berpatutan. Pengunjung yang ditemui menyifatkan penganjuran program membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian. Datang kemari untuk membeli barang yang terlampau murah sangat pada saya. Macam sekarang ni biasa gula dekat luar RM2.85 sen. Macam susu pun RM2 lebih dekat RM3. Dapat dekat sini mana RM2 okey lah. Untuk yang orang kata apa, pendapatan yang biasa ni kan. Kita boleh buat setiap bulan pun kira bagus untuk semua. Tapi barang pun murah, berkualiti. Kira macam kita B40 ni memang berbaloi sangat, memerlu sangat. Hari ni saya beli macam-macam ada kat sini. Saya beli minyak, gula, Milo, beras,
beras, ayam dengan harga yang lebih murah. Ya, boleh katakan 50% lah. Dan semua barang-barang ni hanya boleh didapati di sini sahaja. Harap program ni jualan rakyat keluarga Malaysia ni diteruskanlah. Walaupun bukan di Bera, di mana-mana saja. Dan saya mendapati barang jualan yang ada di sini memenuhi cita rasa penduduk di Bera ni. Yang mana banyak barang-barang yang murah yang boleh kita dapati untuk keperluan keluarga Malaysia pada hari ini. Saya juga beli beras. Biasanya kalau di kedai biasa RM13, tapi hari ini alhamdulillah dengan harga RM10 kita boleh berbelanja lebih sikit. JMKM tersebut berlangsung selama 3 hari di dataran Kerayung Bera dan berakhir esok. Baik, di Kelantan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan RM5.6 juta bagi melaksanakan jualan murah keluarga Malaysia JMKM bagi tempoh 5 bulan. MAFI dalam penyantaan memaklumkan ini melibatkan 45 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dengan kos RM125,000 bagi setiap DUN. Menerusi kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP, beberapa pendekatan dilaksana bagi memastikan kelangsungan bekalan terutama barangan kawalan. Selain dapat memenuhi keperluan dan permintaan semasa rakyat di kawasan setempat dengan melaksanakan pembahagian mengikut kumpulan. Bermula bulan ini, 7 kawasan DUN akan mengadakan JMKM 2.0. Bagi kawasan lain, JMKM akan dilaksana pada September ini di premis pasaraya yang bakal dimaklum dari semasa ke semasa. Baik, fokus negeri di bawah Bayu petang ini, pengurusan kemajuan dan keselamatan setiap kampung akan guna pakai sistem JPKK mulai tahun depan. Berlanjut bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Ya, baik Alif. Lebih 4,000 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung seluruh negeri bakal dilengkapkan dengan sistem JPKK secara dalam talian bermula Januari tahun depan. Sistem tersebut telah mula dibangunkan sejak Mac tahun lalu, dilihat lebih sistematik, cekap, tepat dan efisien. Ini juga telah dilancarkan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memperbaiki sistem untuk memastikan pentadbiran JPKK ini terpelihara selain kebajikan, terbimbing juga pelaksanaan tugas mereka. Beliau berkata demikian selepas pelancaran sistem JPKK disempurna. Pelancaran tersebut diadakan sempena persidangan pegawai-pegawai daerah seluruh Sabah ke-25 yang berlangsung setiap 2 tahun sekali. Menurut Datuk Jahid, melalui sistem JPKK ini juga maklumat mengenai proses dan status pelantikan serta pembayaran allowance dapat segera diketahui melalui capaian dalam talian. Beliau turut memaklumkan bahawa pihaknya juga sedang melakukan penyemakan kadar lesen perniagaan yang telah digunakan pakai sejak tahun 1988 dan tidak lagi relevan, iaitu RM25 setahun. Yayasan Nur Jauhar menyumbang bantuan berupa wang tunai kepada 30 anak yatim dan 20 asnaf sekitar Kota Belud sempena sambutan Hari Jadi rasmi ke-69 yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Dr. Haji Johar Mahiruddin. Penyerahan disampaikan sendiri Tun Datuk Dr. Haji Johar dalam satu majlis ringkas namun penuh bermakna. Untuk anak lah, untuk belanja macam untuk sekolah, persekolahannya, untuk apa sajalah, untuk diri juga sendirilah. Terima kasihlah untuk Tuan Di Pertama Negeri Sabah. Happy lah. Kenapa happy? Sebab dapat membeli barang keperluan sekolah dan bantu keluarga juga. Terima kasih Tuan terutama TYT telah membantu kami, keluarga KB.
Mereka berkata demikian di Dewan Masyarakat Tun Said Keruak, Kota Belud. Penerima merupakan anak yatim dan asnaf dari Kampung Siasai, Kampung Sembirai, Kampung Pengkalan Abai, Kampung Lentige, Darul Bakti At-Taqwa dan Pondok Tamau. Dalam majlis sama, warga Kota Belud turut teruja menyambut konvoi 50 motosikal berkuasa tinggi. Acara konvoi kali ini bermula dari Istana Seri Kinabalu sehingga ke Pekan Kota Belud. Orang ramai diajak agar menolak sebarang usaha menggunakan sentimen keagamaan mahupun perkauman bagi kepentingan bersifat peribadi. Amalan hormat menghormati dan toleransi juga perlu terus disuburkan sekaligus mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat majmuk di negara ini. Tapi kita bertuah dan bersyukur di Malaysia kita punya perpaduan cukup teguh. Tapi sudah tentulah ada kalanya ada juga pihak-pihak tertentu yang cuba menggunakan isu agama dan bangsa untuk kepentingan mereka. Jadi itulah saya nyatakan tadi, ini kita harus tolak. Tiada tempat bagi mereka. Dato' John Inston berkata demikian ketika ditemui selepas program Doa Sayangi Malaysia di Tokong Pek 6 Tong di Penampang. Program Doa Sayangi Malaysia dianjurkan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022 oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS. Ini merupakan inisiatif memberi ruang dan peluang kepada seluruh rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam untuk turut sama menzahirkan doa kesejahteraan negara. Program ini menghimpunkan pelbagai kumpulan masyarakat seperti Persatuan Bumi Putera Kristian Sabah, Gabungan Persatuan Cina Sabah, Malaysia Hindu Sanggam Sabah dan Pertubuhan Sing Sabah Kinabalu. Sebanyak RM150,000 berjaya dikutip sempena penganjuran makan malam amal Gala Ratu Dunia anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan kerjasama Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia MICCI. Hasil jualan tiket berkenaan seterusnya disumbangkan kepada Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Persatuan Telisemia dan Tadika Titian Murni Kota Kinabalu. Charity ini adalah sebahagian daripada rancangan-rancangan ataupun acara yang kami sediakan sempena dengan penganjuran acara Miss World Malaysia dan juga kedatangan The Reigning Miss World untuk 2021 ya. Kita mendapat sambutan yang sangat baik. I think lebih kurang 61 buah meja ada tersedia tadi dan kita juga telah membuat pembinaan untuk beberapa koleksi lukisan dan juga kain batik. Hasil setakat ini kami telah mendapat sebanyak 150,000 hasil daripada jualan tiket. Dalam majlis tersebut, Ratu Cantik Dunia 2021 Carolina Bilaska telah menyampaikan sumbangan RM100,000 manakala pengerusi Ketua Pegawai Eksekutif dan pemilik Miss World Limited Julia Morley turut menyumbang lebih RM44,600 kepada Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas. Pelbagai acara menarik turut dijalankan sepanjang makan malam tersebut seperti persembahan artis undangan Elika Paujin serta peragaan pakaian daripada perekat tempatan. Rekod pencapaian Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu dalam bidang sukan terus memberikan kebanggaan Sabah dengan barisan atlet yang berbakat. Ini dibuktikan dengan pencapaian kontijen berkenaan dalam kejohanan sukan olahraga Institut Pendidikan Guru Malaysia MSI PGM peringkat kebangsaan yang berlangsung di Universiti Sains Islam Malaysia Negeri Sembilan pada 20 hingga 23 Ogos baru-baru ini. Saya pun sendiri terkejutlah boleh memecahkan rekod tersebut. 42 tahun sudah rekod tersebut. Untuk lompat jauh, rekod asal adalah 5.52 meter dan saya pecahkan dengan 5.57 meter dalam lompatan kelima. Kerana telah membawa pingat emas untuk IPG Kampus Gaya dan membawa nama Gaya di peringkat MSI PGM dengan memecahkan rekod baru selama 10 tahun bagi acara 3,000 meter jalan kaki lah. Kegigihan atlet kami yang telah pun dilatih hampir 3 bulan oleh kesemua jurulatih kami juga adalah satu pendorong untuk mereka berjaya pada penampilan kali ini. Dari segi akademik dan juga sukan memang seimbang sebab semua siswa dan siswi IPG Kampus Gaya merupakan pelajar-pelajar cemerlang dan mereka merupakan insan yang telah membawa kejayaan kepada diri mereka dan juga kepada kampus.
Mereka menjelaskan demikian semasa ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Fiova Lim Fei turut mencatatkan rekod baharu kejohanan menerusi acara 100 meter wanita dengan catatan 12.1 saat, mengatasi rekod lama 12.6 saat. Beliau turut cemerlang menerusi acara 200 meter wanita apabila memadamkan rekod lama 26.6 saat dengan catatan baharu 25.5 saat. IPG Kampus Gaya di tempat kedua keseluruhan dengan membawa pulang 6 pingat emas, 9 pingat perak, 4 pingat gangsa selain memperbaharui 4 rekod kejohanan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia teguh bersama untuk lebih banyak berita dalam negeri. Kembali bersama Alif Ashraf di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Dia. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Tumpuan berita hari ini, kerajaan negeri giat melaksanakan beberapa projek naik taraf pembangunan khususnya di kawasan baharu. Perencanaan lanjut kita bersama Bu Mawin. Silakan, Bu Ma. Baik, terima kasih Alif. Kerajaan negeri komited membawa arus pembangunan yang lebih pesat untuk Sarawak, terutamanya dalam menyediakan perumahan mampu milik yang moden, bersih dan selamat kepada rakyat. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, kerajaan negeri sedang melaksana beberapa projek naik taraf pembangunan dalam bandar, khususnya bagi membangunkan kawasan baharu untuk menampung keperluan rumah mampu milik serta peningkatan jumlah penduduk yang semakin padat di beberapa lokasi. Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, selain daripada pembangunan kawasan Darul Hana yang akan menempatkan masyarakat dari Kampung Semerang dan Panglima Seman, pembangunan kawasan Sungai Bedaun, Santubong juga sedang dilaksanakan bagi menyediakan penempatan kepada keluarga tambahan daripada isi keluarga yang ditempatkan di Darul Hana. Selain daripada itu, kerajaan negeri sedang merancang dan melaksana pembangunan serupa di beberapa kawasan lain seperti Semariang, Kuching, kawasan Kemuyang, Sibu, Sebuyau, Kampung Tambirat serta kawasan Sungai Kemena, Bintulu. Beliau menambah usaha ini akan melibatkan pembangunan kawasan perumahan baru dan infrastruktur penting menggunakan dana daripada kerajaan negeri sendiri demi menjamin keselesaan penduduk setempat. Memang warnanya saya apakah ini dana kerjaan. Sebab kerja saya ialah nak mencari dana supaya pendapatan negeri kita bertambah dan ini akan kita beri balik kepada rakyat. InsyaAllah. Premier Sarawak berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan surat hak milik tanah, cek pempasan dan kunci rumah Darul Hana dan perasmian surau Blok 1A Darul Hana di Kuching hari ini. Seramai 337 ketua isi rumah yang terlibat dalam perpindahan fasa pertama telah bersedia untuk berpindah ke rumah baru mereka di Darul Hana fasa 1 hari ini. Pembangunan Darul Hana merupakan inisiatif kerajaan negeri melibatkan sebanyak 2,607 buah keluarga dari 12 kampung tradisi Melayu sekitar Sungai Sarawak bermula dari Kampung Boyan sehingga Kampung Bintawa. Baik, dalam pada itu kerajaan negeri terus prihatin dan mengutamakan pendidikan awal kanak-kanak khususnya yuran persekolahan bagi kanak-kanak yang kurang berkemampuan di institusi pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini. Ke arah itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng meluluskan geran kerajaan berjumlah RM2.1 juta kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti untuk tujuan berkenaan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan langkah ini penting bagi melahirkan modal insan berkualiti selain tanggungjawab bersama pendidik, ibu bapa dan masyarakat secara amnya. Beliau bagaimanapun berkata pendidik dan penjaga memainkan peranan penting mendidik kanak-kanak dalam mencapai potensi, memupuk nilai-nilai murni dan menggalak pergaulan kanak-kanak dengan rakan sebaya. Beliau dalam pada itu menyeru agar kementerian terbabit melaksanakan program yang sesuai berkaitan penjagaan dan pembangunan awal kanak-kanak yang sesuai dengan konteks dan keperluan Sarawak sekaligus mengadaptasi pembelajaran dalam era norma baharu. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Antarabangsa Prasekolah Sarawak 2022 di Miri.
Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan majlis menandatangani persefahaman antara Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Universiti Swinburne Malaysia Sarawak dan Persatuan Kebajikan Rolf Schwinder untuk projek Kids, Bits and Bytes, program literasi asas untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun sebagai projek perintis di bawah sedidik. Konvensyen selama 3 hari itu dihadiri oleh 300 orang secara fizikal dan 1,000 secara hybrid yang menghimpunkan delegasi dari Malaysia, Singapura, Australia, Indonesia, Hong Kong dan New Delhi. Kolaborasi Institut Keusahawanan Negara bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak diharap dapat memberi latihan yang mantap dan melahirkan usahawan yang berjaya di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ketika ini kedua-dua pihak berkenaan telah mengadakan program berasaskan pembangunan kapasiti keusahawanan. Datuk Seri Fatimah menjelaskan para usahawan menerusi program tersebut akan diberikan latihan dan bimbingan untuk menjadi pembimbing perniagaan bertauliah. Tambahnya, pembimbing berkenaan diharap dapat mempraktikkan teknik dan memantau perkembangan projek usahawan yang dibimbing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program latihan fasilitator usahawan BFTP di Miri. Pada majlis tersebut, seramai 35 kaki tangan dari seluruh pejabat kebajikan masyarakat di negeri ini menerima watikah sebagai pembimbing usahawan Wellbest. Saudara, berbaki beberapa jam sahaja lagi pencarian Johan Bintang Piramli Zon Sarawak 2022 akan bermula di Auditorium Piramli RTM Kuching. Baik, untuk itu kita bersama Debbie Amanda Padan untuk mengikuti persiapan akhir menjelang malam ini. Debbie, silakan. Ya, Buma, berbaki beberapa jam lagi bagi 12 peserta pertandingan Bintang Piramli untuk membuat persiapan untuk pertandingan malam ini. Dan teka-teki siapakah yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada Oktober ini akan terjawab pada malam ini. Baik, untuk bercerita lebih lanjut mengenai bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh Seksyen Hiburan dan Muzik untuk pertandingan Bintang Piramli ini, pada petang ini bersama dengan saya iaitu Ketua Seksyen Hiburan dan Muzik yang juga orang penting bagi pertandingan Bintang Piramli pada malam ini iaitu Puan Yap Yen. Terima kasih Puan Yap Yen. Selamat petang. Selamat petang Puan Debbie. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, boleh kongsikan dengan penonton di berita RTM pada petang ini apakah persiapan yang sudah dilakukan oleh Seksyen Hiburan dan Muzik setakat ini? Okey, dari mula ya, penerbit dari unit hiburan akan pergi ke stesen untuk mencari penyanyi yang boleh menyanyi lagu Piramli yang mempunyai suara merdu mirip Piramli. Kita pergi ke Seri Aman, Bintulu, Sibu, Miri, Limbang, last kali di Kuching ya. Pada masa yang sama, kita juga buat uji bakat mencari penyanyi wanita yang boleh bawa lagu era Piramli untuk dipasangkan dengan pemenang Piramli di Kemuncak nanti ya. Ya, so 12 peserta ini yang dipilih, mula-mula dia akan maklumkan lagu yang mereka pilih untuk bertanding ya, dan dia akan serah kepada ketua kombo kita Encik Eugene Subo untuk membuat gubahan. Ya, biasanya persiapan dari mula hingga ke pertandingan termasuk gubahan lagu dan latihan semua ia akan mengambil masa lebih kurang 2 minggu. Kita ada 7 ahli muzik dan ada dari combo RTM ya, dan ada 2 pemuzik jemputan dari luar. Ya, terdapat juga 3 hakim malam ni untuk zon Sarawak ya. Baik, secara ringkasnya Puan Yap Yen, apakah harapan daripada 12 peserta yang kita akan lihat pada malam ini, kualiti yang kita inginkan yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan? Okey, harapan saya pertama sekali program ini diteruskan ya, berterusan ya. Ya, pertandingan malam ini adalah memang untuk mencari penyanyi terbaik untuk mewakili zon Sarawak ke Kemuncak pada 22 Oktober nanti di Stadium Perpaduan ya. Harapan saya agar peserta membuat yang terbaik malam ni ya, dalam segi penampilan, tone, pitching ya, and then tone tu
mirip macam P. Ramlee lah ya, jangan jauh sangat yang tonton ya. Yang malam ini siapa yang menang tu saya tanya dan bersiap sedia untuk ke peringkat kebangsaan. Yang tak berjaya jangan putus asa, berlatih lagi, bersiap sedia untuk seterusnya, untuk tahun seterusnya ya. Saya juga berharap semua akan berjalan dengan lancar. Tak ada hiccups ya. Untuk 12 peserta malam ini, all the best. Terima kasih Puan Yap Yen dan semoga apapun yang akan dilakukan pada malam ini akan berjalan dengan lancar juga ya. Ya, saya kira itu saja Buma dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kembali bersama Buma di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Debbie untuk perkembangan itu tadi. Seterusnya, Persatuan Perabot Muar MFA di Johor akan melebarkan operasi mereka ke Taman Perabot di Sarawak. Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Datuk Hashim Bojet berkata, ia dijangka menjana nilai pelaburan tidak kurang RM200 juta bergantung kepada jumlah ahli MAFA MFA yang berminat menyertai projek itu. Beliau memberitahu terdapat 2 buah taman perabot di Sarawak yang sedang dibangunkan, iaitu di Demak Laut Kuching dengan keluasan 96 hektar dan Tanjung Manis di Mukah yang berkeluasan 50 hektar. Kedua-dua taman berkenaan boleh menempatkan antara 20 dan 30 syarikat pelabur masing-masingnya. Justru katanya dengan pelebaran sayap MFA ke negeri ini, ia diyakini mampu membantu meningkatkan pengeluaran perabot kayu Sarawak khususnya untuk pasaran global. MFA merupakan hub perabot terbesar di Malaysia dan menyumbang sebanyak RM7 bilion daripada RM13 bilion nilai ekspor perabot kayu negara tahun lepas. Manakala Sarawak pula menyumbang kurang daripada 100 juta nilai ekspor berkenaan. Datuk Hashim berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan pertemuan bersama delegasi MFA yang dalam misi perniagaan ke Sarawak di Kuching. Beliau dalam pada itu menegaskan peluang untuk mengembangkan industri perabot di Sarawak adalah luas memandangkan negeri ini mempunyai bekalan bahan mentah yang banyak dan belum digunakan sepenuhnya. Ini terutama kayu yang ditanam di kawasan ladang hutan seperti dari spesies pokok akasia. Selain itu, Sarawak juga memiliki infrastruktur sedia ada yang berupaya menyokong pelaburan dalam industri perabot kayu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Bu Mawin. Saudara, jualan murah keluarga Malaysia JMKM terus membantu pengguna mendapatkan harga barangan pada harga berpatutan. Tidak terkecuali di Langkawi, 3 premis mula terlibat menawarkan inisiatif berkenaan pada setiap hujung minggu. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada kepuasannya. JMKM yang dijenamakan semula daripada program jualan keluarga Malaysia memberi potongan harga sehingga 20%. Sekaligus meringankan beban kos sara hidup ditanggung keluarga Malaysia yang semakin meningkat. JMKM ini adalah satu inisiatif kerajaan yang dibuat kepada penduduk di Langkawi untuk mendapatkan barangan murah, di mana program ni penduduk-penduduk Langkawi akan mendapat potongan harga sehingga 20%. Mendekati pengguna, ia sesuatu yang wajar dimanfaat sebaiknya selain mencadangkan agar lebih banyak pilihan barangan dapat ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Rasa macam baloi lah, ada jimat dengan harga barang yang makin naik ni. Rasa boleh save duit lah sikit ya. Macam jimat barang dapur lah. Itu je. Dari segi hari-hari yang pakcik duk beli tu, dapati barang-barang ni lebih murah daripada yang sebelum ni. Jimat banyaklah ke. Terima kasih banyaklah kepada kerajaan yang buat sponsor macam ni. Ya, saya berharap bukan setakat KH Nizam saja, kalau boleh untuk pasar raya yang lain pun buat inisiatif benda yang sama, program yang sama. So kita boleh membantulah ekonomi negara semula kan. So saya rasa ni memang program ni sangat baguslah untuk penjimatan.
bermula dengan 3 premis dilangkaui. Jualan diadakan pada setiap Jumaat dan Sabtu dengan kelebihan tanpa pembelian maksimum kepada pelanggan. 3 premis di Langkawi, Kedah bermula semalam melaksanakan Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM 2022. Rata-rata pengguna yang saya temui menyatakan ucapan terima kasih atas keprihatinan kerajaan dalam usaha membantu keluarga Malaysia mendapatkan barangan keperluan asas mereka dengan harga yang lebih rendah. Muhammad Najib Masur, RTM. Baik, keputusan mengenai calon dan parti komponen yang akan bertanding di Perak pada pilihan raya umum ke-15 masih belum diputuskan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, perkara itu hanya akan diputuskan selepas perbincangan mengenainya dibuat di peringkat pusat. Jelasnya, nama calon mestilah dicadangkan sendiri oleh Jawatan Kuasa UMNO bahagian dan cadangan itu telah ditutup pada 15 Ogos lalu. Kerana keputusan tentang calon ni belum ada lagi pun. Belum ada lagi, peringkat pusat belum bincang lagi pun. Siapa nak bertanding di mana, parti mana bertanding di mana, belum ada keputusan muktamad. Tapi biasalah nak pilihan raya orang spekulat macam-macam lah. Jadi biasanya panel akan membuat pemilihan lah. Ya. Kerana itu pengurusi perhubungan tak buat keputusan. Saya hanya bawa semua nama tu ke peringkat atas untuk diputuskan. Baik, Jaguh Boria bertemakan keluarga Malaysia anjuran RTM Pulau Pinang menyaksikan 11 pasukan dari sekolah-sekolah seluruh negeri bersaing pada peringkat saingan pagi tadi di SMK Gemilang Butterworth. Program merupakan inisiatif merancakkan kembali seni tersebut dan menarik minat golongan muda. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Pulau Pinang, Syafi CMB berkata, pihaknya amat menyokong usaha tersebut memandangkan Boria merupakan warisan seni yang mempunyai nilai sejarah lama. Sekitar 60 tahun yang lepas. Namun walau begitu, ia telah mulai menurun sedikit di sekitar tahun-tahun yang lepas bila berlakunya pandemik dan sebagainya. Tetapi kita di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara telah mengambil langkah untuk menyemarakkan semula Boria itu untuk perkembangan kepada semua masyarakat Pulau Pinang. Lebih-lebih lagi pada pelajar-pelajar sekolah dengan kita mengadakan bengkel-bengkel dan juga kursus Boria kepada pelajar-pelajar di Pulau Pinang. Peringkat akhir pertandingan akan berlangsung pada 24 September depan di Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia dan menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM73,000. 16 kru kapal yang hanyut bersama bot penumpang selama 2 hari di laut berjaya diselamatkan Maritim Malaysia Zon Mersing di perairan Pulau Pemanggil kira-kira 5 petang semalam. Semua mereka ditemukan di kedudukan 5 Batu Nautika Barat Daya Pulau Pemanggil. Menurut Pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Khairul Nizam Misran, kesemua lelaki berusia likungan 22 hingga 64 tahun itu terdiri daripada 7 warga Indonesia, 6 warga Sri Lanka dan 3 warga India termasuk kapten kapal. Mereka terkandas akibat bot berkenaan yang dalam perjalanan ke Pulau Batam kehabisan minyak. Kesemua mangsa beserta bot tersebut dibawa ke JT untuk pemeriksaan kesihatan dan siasatan lanjut. Johor mempertimbang untuk memperluas penggunaan bas klinik kesihatan bergerak bagi memberikan khidmat kesihatan dan rawatan kepada penduduk luar bandar khususnya golongan B40. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, ia akan berpandukan keberkesanan perkhidmatan bas klinik kesihatan bergerak di Sipar Renggam dan Sembrong Keluang yang akan beroperasi September ini. Projek rintis itu hasil kerjasama Yayasan Muhammad Noh, Kerajaan Johor dan Universiti Teknologi MARA dilengkapi peralatan moden bernilai RM1.9 juta. Sumbangan beliau terutama dalam ini pilot program dulu untuk 2 kawasan ini dan kita akan study keberkesanannya dan insya-Allah kalau ada permintaan, kalau program ini berjaya, kita akan perluaskan lagi ke kawasan-kawasan lain. So ini permulaan.
Menjadi saksi rumah dibakar pengganas bintang 3 membuatkan kanak-kanak berusia 5 tahun tekad mahu menjadi tentera. Malah menjadi penguat semangat soldadu veteran pegawai waran 1 bersara Ahmad Adnan yang berkhidmat lebih 2 dekad dalam tentera. Dalam tempoh itu, Ahmad berdepan pelbagai detik cemas yang malah ada yang hampir meragut nyawa. Kita ikuti kisah pejuang hebat berusia 83 tahun ini menerusi laporan disediakan Taufik Salimin. Berpantang maut sebelum ajal. Itu pegangan soldadu veteran pegawai waran 1 bersara Ahmad Adnan yang menempuh pertempuran menentang komunis di Asajaya Sarawak 47 tahun lalu. Seorang rakan mati ditembak, malah beliau terkena serpihan peluru di kepala. Saya sebiji peluru tak tersangkutkan kepala saya. Kena dia punya kulit saja, bukan kena dengan dia punya tempurung dia. Kena kulit saja. Jadi bila dah reda semua, dah kumpulkan semua sekali, dapati seorang yang meninggal, musuh ada 7 orang yang dapat ditembak. Jadi saya terasa kepala saya ni macam sejuk-sejuk tu. Jadi saya pun pegang kepala saya, buka beri, masa tu pakai beri saya. Buka beri saya rasa ada darah. Ketika itu beliau diketuai Kapten Robert Rizal Abdullah, kini Lieutenant Colonel Bersara bersama 16 ahli pelatun menentang kira-kira 60 pengganas komunis. Saya masa itu lebih kurang dalam 16 orang macam itulah. Ikut jejak musuh. Pada 10 Julai 1973. Jejak musuh daripada siang sampai ke malam, lepas itu bulan puasa pula tu. Bulan puasa. Kawasan situ bukannya kawasan yang boleh kita jalan biasa. Di situ kawasan fire. Dia kalau kita jalan tu lebih kurang celup dia sampai lumpur dia sampai ke dekat lutut. Jadi semangat kita orang dulu masa bertempur tu memang tak ada ingat nak mengalah, nak ada cabut ke nak apa ke, tak ada. Memang sentiasa cari apatah lagi unit ranger. Sebab itu kan tempat-tempat tu bila datang ranger saja, mereka tahu bila ranger nak datang aja, dia akan banyakkan musuh dah belah dah. Tak ada nak tak tunggu lagi. Kerana keberadaannya bertempur ketika itu, beliau antara yang dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB pada 1974, pingat kedua tertinggi negara. Darah pahlawan yang mengalir dalam diri pegawai waran 1 bersara Ahmad Adnan masih membara sehingga ke hari ini. Meskipun sudah 30 tahun meninggalkan dunia askar, namun beliau tetap menumpahkan taat setianya demi kedaulatan negara. Taufik Salimin, RTM. Pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Baik saudara, berita wilayah 27 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.